Assalamualaikum. Hai. Jom belajar MX dengan Teacher Jess. Okey, video kali ini Teacher Jess akan menunjukkan subtopik bagi for chapter 4, permutation and combination. Okay, this is sub chapter 4.1, permutation. Okay, so untuk video ini Teacher Jess akan terangkan determine the number of permutation of n different object, but you taking out object each time. Okay, so let we start. Okay, you have learned how to calculate the number of ways to arrange 4 letters of the word tuah. Okay, by filling the empty boxes and so obtaining 4 times 3 times 2 times y equals to 24 number of way. Sebelum ni kita dah ada buat kan contoh yang kita dah belajar guna method multiplication rule kan. Okay, so now consider the word bertuah. Okay, now kita ada perkataan bertuah. Okay, so bukan tuah, bertuah. Suppose we want to arrange only 4 of this letter from the word into the boxes on the right. Okay, maksudnya sekarang yang kita belajar sebelum ni kita ada 4 pilihan perkataan dan kita pilih kesemuanya sekali 4 perkataan tersebut untuk dijadikan perkataan. That's why you dapat factorial 4. So you jadilah 4 times 3 times 2 times 1. Okay, so now consider perkataan bertuah. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? So teacher explain kat sini. Okay, example. Bertuah. So kalau kita tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya sekarang you ada 7 you punya n. Okay. Suppose we want to arrange only 4. Maksudnya kita nak pilih 4 sahaja huruf untuk dibentuk perkataan. 4 sahaja. So apakah pilihan yang ada jika kita memilih hanya 4 daripada 7 perkataan tersebut? Okay, so in the first box, there are 7 ways to fill the letters. Then the second box has 6 ways. The third box has 5 ways and the fourth box has 4 ways. Betul tak? Betul lah kan? Okay, sebab kita kan ada 7 perkataan, 7 huruf kat sini. Okay, sorry bukan 7 perkataan, 7 huruf. So untuk yang box yang pertama ni bermaksud huruf yang pertama kita nak bina kat sini, kita ada 7 pilihan lah. Okay, so kita letak 7. Okay, untuk box yang kedua, kerana kita dah guna tadi 1 dekat sini, maka dah tak ada 7 lah kan. Kita punya huruf dah tinggal 6. That's why sini 6. Okay, dan ni kita dah ambil sekeping. Okay, kemudian kita ambil lagi sini sekeping. Okay, kepingan yang kedua. So dah jadi. Kat sini tinggal 5 lah. Betul tak? Sekarang ini keping huruf yang ketiga kita dah guna, maka tinggallah sini 4. That's why kita ada 7 choice, 6 choice, 5 choice and 4 choice. Okay, maksudnya pilihan dia. Ini bukan nombornya. Kita sama ada 7 ni apa? Huruf B ke, E ke, R ke, T ke, U ke, A ke, H. Itu maksud dia. Okay, so next. By using multiplication rule, the number of possible way is 7 times 6 times 5 times 4 for 840. Inilah maksudnya. Ada 840 pilihan yang mungkin jika kita pilih 4 huruf sahaja daripada 7. So note that 7 times 6 times 5 times 4 can also be written as like this. Okay, kita juga boleh menulis kita punya cara nak jawab soalan pilihan ini ialah berdasarkan 7 faktorial per dengan 3 faktorial. Okay, mana datang 3 faktorial ni? 3 faktorial ni adalah kerana kita nak pilih 4 sahaja kan. Maka kita nak pilih 4 sahaja. Jadi n kita yang asal 7 kita tolakkan dengan yang kita nak berapa keping tu? 4 huruf saja kan. Jadi 7 tolak 4 jadilah 3 faktorial kat sini. So ini bermaksud kita boleh buat satu kesimpulan di mana the number of permutation for 7 different object taking 4 object each time can be represented by the notation permutation you punya n7 and you choose 4 only. So you boleh guna yang ini. Okay, P ni simbol untuk permutation. Permutation. Maksudnya kalau kita ada 7,
kita nak kita punya pilih 4 saja, so dia jadilah 7 factorial 7 over yang ini dia 3. Ni mana datangnya 3? Ialah hasil daripada 7N kita tu kita tolak dengan yang kita pilih tu, arc. Okay. Ini arc dia punya simbol dia secara general adalah arc. Kita taking arc object. Gitu. Okay. So ini 7 darab dengan 6 darab dengan 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah 3 darab 2 darab 1. Jadi kalau kita tengok balik, nampak tak? 3 darab 2 darab 1 ni sebenarnya kita simplify. Yang ini, so nampak tak tinggal siapa kat sini? Sama tak dengan yang method kita guna tadi? Sama sahaja. Okay. So, kita punya formula, okay, for how to find the permutation, okay, for n different object but taking out object each time is by using this formula. Okay, so let us see the example. Ni general dia. Okay, in general, okay, the number of permutation of n object. Kita ada n object tapi kita taking out each time. Kita nak ambil arc je, kita tak ambil semua. Okay, is given by yang ini, iaitu n factorial over n minus arc factorial. Di mana kita punya arc tu mesti kurang daripada n lah. Okay. Okay, contoh macam yang kita belajar sebelum ni. Okay. Macam yang ini kan. Macam ni. Ni. Ni apa maksud ni? NPN ni. Maksudnya dia ada contoh lah. Ni macam ni kan. Find the number of way to arrange all the letters. Nampak? Di sini all the letters from bijak ni. So ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ada okay, ada 5 huruf. So bila ada 5 huruf, kita nak tahu dia punya way susun, dia tak ada bagi tahu nak ambil berapa huruf daripada 5 tadi kan. So ini bermaksud kita punya permutation kita NPN. Maksudnya betul lah NPN. Jadi kalau all ni maksudnya kita ada 5, kita nak pilih ke 5-5-nya semua sekali. So kalau kita masukkan ni, dia terus jadi macam 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. That's why kita guna terus factorial 5. Okay. Dia tak ada bahagi dengan kita punya ni contoh yang tadi kita belajar. Bila kita ambil taking out object tu, dia ada yang n. Okay, kemudian per dengan yang ini n tolak arc kan. Yang ni kita tak perlulah buat macam ni, sebab kerana ini kita pilih semua. Bila n tolak n kat sini, nampak tak? Ini dah jadi kosong. Bila kosong, mana kita boleh buat kita punya calculation, betul tak? Bahagi kosong kan. That's why untuk soalan bagi yang all the letters, maksudnya dia tak ada syarat pun untuk nak pilih berapa daripada berapa. Okay, kita guna je formula factorial. Okay, so sebaliknya dengan yang ini, okay, untuk case yang ini, jika kita ada n different object tapi kita nak ambil arc object, ini yang kita kena guna formula ni. Okay, formula dia di mana NPR kita ni adalah n factorial per dengan yang ini n tolak arc factorial. Okey, boleh? Okay, jom kita tengok contoh. Inilah dia punya formula dia. Ni formula dia. Okay, so without using a calculator, find the value of 6 permutation for ni kita pilih. Okay, kenapa ada perkataan without using calculator? Sebab sebenarnya you all boleh guna calculator. Iaitu you tekan je, okay, keypad 8, shift, okay, keypad darab, keypad 3 ikut, dia akan keluar yang ni. 8 permutation 3 ni, you pilih n objek 8, arc you punya 3, you terus keluar jawapan 3, 3, 6. So tak payahlah kita buat 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 tu, and then bahagi dengan yang 3 darab 2 darab 1. Ini tak payah, kita tak payah buat benda ni, sebab kita boleh guna calculator actually. Okay, tapi soalan ni dia minta kita untuk without using calculator. Without using calculator, macam mana kita nak cari? Okay, very simple. Okay, kita guna je formula kita yang ini. Okay, kita tengok balik.
Okay, so N kita adalah 6. Ni kita punya N kita punya arc. Okay. So kita masukkanlah dalam formula kita, iaitu faktorial N. Okay, N tolak dengan arc faktorial. So dia jadi 6 faktorial per dengan 6 tolak 4 faktorial, jadi 6 faktorial per dengan 2 faktorial. So bila kita buat 2 faktorial, kita dah tahu kan 2 faktorial ni kita boleh terus simplify macam ni. So tinggallah 6 darab 5 darab 4 darab 3. So jawapan kita 360. Boleh? Ini contoh example 6 . Okay, untuk example 7. Okay, jom kita tengok. Okay, 8 committed members from society are nominated to contest for the post of president, vice president and secretary. How many ways can these 3 posts be filled? Okay, kalau teacher faham kat sini, dia ada berapa orang ahli daripada satu kelab tu? Ada 8 orang kan? So maksudnya N kita sekarang 8. Okay, N kita sekarang adalah 8. Okay, sekarang kita akan buat undi untuk jawatan presiden, vice president and secretary. Maksudnya daripada 8 ahli tadi, kita nak pilih 3 sahaja. Bermaksud kita nak taking art object. So kita ambil art kita 3 sekarang. So apakah permutation, how many do you think we have, how many ways do you think we will have, okay, from these 8 members can be fill the 3 posts there. Okay, so maksudnya kita punya formula sekarang 8P3. So 8 faktorial per dengan 5 faktorial. Okay, 8 darab 3 5 So jadi 8 darab 7 darab 6 darab 5 faktorial per dengan 5 faktorial. Yang ini terus boleh simplify. So jawapannya 8 darab 7 darab 6. Okay, easy as that. So this is calculate lah, macam biasa manual. Okay, you nak guna calculator pun boleh juga. Terus tekan calculator, dapat 336. Okay, boleh? So okay, berdasarkan situation tadi, okay, consider the following situation yang bertuah tadi, perkataan bertuah. Let's say 4 letters from the word bertuah need to be arranged in a circle. What is the number of way to do this? Okay, sekarang okay, kita dah habis dah cerita pasal example 6 dengan 7. Okay, kita tengok balik daripada contoh yang ini ni, perkataan bertuah ini. Okay, teacher nak buat pilihan 4 huruf sahaja. Ini bermaksud ini dalam lines lah. Teacher susun dalam line. Okay, sekarang kita gunakan case yang sama, perkataan bertuah. Tetapi teacher nak buat susunan dalam circle. So what do you think the number of ways to do this? Okay, let we discuss. If the letters from the word bertuah is arranged in a line, the number of ways, okay, is 840. However, if they are arranged in a circle, 4 of the arrangement are identical. Therefore, the number of ways to arrange 4 out of 7 letters in a circle is 840 divided by 4, so you get 210. So, maksudnya kalau kita susun secara lines tadi, kita akan dapat 840 tau. Pilih 4 huruf daripada 7. Tapi bila kita guna case yang sama, cuma bezanya kita susun dalam bentuk bulatan, kita punya cara bukan dah 840, dia dah jadi 210. Kenapa? Kerana kita kena bahagikan dengan 4 ini. Why? Because 4 of the arrangement are identical. Okay, so in general conclusion dia, the number of permutation from n different objects taking r object each time can arrange in a circle if given by NPR by R. Maksudnya kalau kita nak buat kita punya permutation dalam bentuk circle, ini formula dia. Okay, you kena ingat. Iaitu kita kira je macam biasa, NPR kita tu, tapi kita kena bahagikan dengan R. Kita punya bilangan taking object tu. Okay, so kat sini ada satu tips. Okay, a permutation of n circle, a permutation of n object in a circle where clockwise and anti-clockwise arrangement are the same, then the number of way is as follow by 2r. Okay, teacher faham kat sini, jika kalau kita bentuk bulatan di mana kita punya clockwise dengan anti-clockwise kita tu arrangement dia jadi sama, maka kita kena bahagikan dengan 2. Jadi formula asal yang R tadi kita tambah satu lagi lah kat bawah tu 2. Okay,
So ini formula jika kita punya clockwise dengan anti-clockwise dia tu, arrangement dia akan jadi sama. Okay. So ini kalau dia tak melibatkan clockwise dengan anti-clockwise dia tu tak sama, tak ada masalah lah. Okay, jika ada permutation yang objek tu bila kita buat clockwise anti-clockwise arrangement dia sama, maka kita kena ada yang dua ni. Okay. Jom kita tengok example. Contoh macam ni. Okay. Okay, ini contoh yang kita kena guna formula arrangement in circle for art object from N is N P R divide by 2R. Ini formula dia. Okay, jom kita tengok contohnya bila kena guna. Nadia bought 12 beads of different colour from handicraft market in Kota Kinabalu and she intends to make a bracelet. Nadia realised that the bracelet requires only 8 beads. How many ways are there to make the bracelet? Nadia ni dia beli 12 biji manik. Okay, dia nak yang colour berbeza. Okay, daripada satu kedai dekat Kota Kinabalu dan dia nak buat gelang tangan. Okay, so dia sedar gelang tangan dia tu hanya memerlukan 8 biji saja. Dia beli 12, dia nak 8 saja. So berapakah cara yang ada untuk membuat gelang tangan tersebut? Okay, so given the number of beads is 12 and 8 beads are to be arranged to form a bracelet. So it is found that the clockwise and anti-clockwise arrangement are identical. Ni maksud dia, kalau teacher pusing ke arah jam ataupun teacher pusing lawan arah jam, kedudukan kita punya warna manik tu sama. Jadi bila dia identical, kita kena guna formula ni. Okay, so hence the number of permutation is, okay, and kita 12, R kita 8, jadi kita kena bahagi dengan 2 darab dengan 8. 2R So kita dapatlah ni 1 million kan. So 247,400. So ni jawapan dia. So cuba imagine kalau kita nak buat hanya 8 biji manik tadi dekat dengan kita punya cara tu, nak membezakan setiap kedudukan tu banyak kan. Okay. So jelas ke untuk subtopik bagi determine. Okay, yang ini teacher untuk video ni teacher jelaskan determine the number of permutation of n different object taking art object each time. Okay, so teacher mengharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih kepada you all untuk subtopik yang ini. Okay, kita jumpa untuk video yang seterusnya bagi subtopik yang seterusnya. Okay, thank you guys. Bye.